اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 20, baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 20, baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Dan sunat kemudian daripada memberi salamnya, dan sunat kemudian daripada memberi salamnya meletak akan tapak tangan kanannya, meletak akan tapak tangan kanannya atas ubung-ubungnya, dan sunat membaca padanya Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Jadi selepas dia selesai membicarakan berkaitan dengan rukun yang terakhir, iaitu memberi salam, nak pergi pula kepada bacaan wirid selepas daripada memberi salam. Bacaan wirid selepas daripada memberi salam. Jadi salam rukun yang terakhir lah. Walaupun kita bilang rukun terakhir tu tertib, tapi tertib tu dia bermula daripada permulaan sembahyang lagi. Bukan tertib itu rukun terakhir, bukan. Jadi salamlah rukun yang terakhir. Jadi selesailah bicara rukun yang terakhir, memberi salam. Kemudian nak bicara berkaitan dengan bacaan wirid selepas daripada sembahyang. Ini ada tambahan sedikit ni. Tambahan selepas daripada memberi salam. Dan sunat kemudian daripada memberi salamnya selepas salam yang kedua. Selepas salam yang kedua ni, kalau dia memberi salam 2 kali, tetapi kalau dia memberi salam sekali, hak ning ni kemudian daripada memberi salamnya yang pertama lah. Kalau dia salam sekali je, sebab rukun kauli salam yang pertama berpaling ke kanan sunat hai'ah. Kemudian salam yang kedua serta berpaling ke kiri sunat hai'ah. Itu bukan rukun sembahyang. Jadi kemudian dia memberi salam ni, kalau salamnya sekali saja, kemudian daripada salam yang pertama. Tetapi kalaulah memberi salamnya 2 kali, yang memang kitanya memberi salam adalah 2 kali,
kita memberi salam adalah memang 2 kali. Jadi kemudian daripada memberi salamnya, salam yang kedua, sunat meletakkan tapak tangan kanan atas ubung-ubungnya. Ni ubung-ubung. Ni kadang-kadang letak di sini, di belakang kepala. Maknanya ubung-ubung duduk di belakang kepala. Kadang-kadang bukan di ni bukan belakang, nak panggil atas. Kadang-kadang dibubuh di belakang betul. Tu belakang betul. Jadi dia punya kepala terbalik tau. Ada yang bubuh di tengah kepala, ada yang bubuh di belakang betul. Maknanya ubung-ubung duduk di mana? Ke tak kenal ubung-ubung? Kan budak-budak kan, ubung-ubung tu lembek lagi tu, jangan ada. Yelah. Ni ubung-ubung budak kan, dia tak beri kita pun dia terlembek. Mana dia tak beri kita pegang, bukan tak tahulah. Dia kata jangan tu ubung-ubung budak tu lembek lagi. Maknanya ubung-ubung depan ni lah ubung-ubung. Yang bubuh di tengah kepala, yang bubuh di belakang kepala. Ada pula selepas beri salam yang kedua, letak tangan di kaki. Kata ubung-ubung duduk kaki. Dan sungguh ni, lepas beri salam 2 kali, dia pun letak tangan dia tiba pegang di kaki. Kata ubung-ubung dia duduk di kaki. Sebenarnya tengok ni, tu Imam pula. Tu Imam. Kata tu Imam ni ubung duduk di kaki. Letak tangan di ubung-ubung. Dan sunat membaca padanya, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripada aku, hilangkan duka cita. Hilangkan duka cita lah. Duka dia al-hazan ni, dia hamma ni duka cita, al-hazana pun duka cita. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripada aku al-hamma wal hazan. Al-hamma ni duka cita hak lepas, perkara hak lepas. Wal hazana ni duka cita hak lagi akan datang. Memanglah perkara yang menduka cita tak berlaku lagi, tapi kena sedia dah lah. Tak ada pilihan dah. Perkara itu akan berlaku. Perkara yang menduka cita akan berlaku, tapi belum lagi ni akan datang. Itu al-hazan. Hamma, al-hamma wal hazana memang terjemah di duka cita dua-dua. Pada hamma duka cita, hak lepas dah. Al-hazan duka cita hak lagi akan datang. Itu beza dia. Kemudian lepas letak tangan di ubung-ubung ni, sunat raut muka sekali. Letak tangan di ubung-ubung satu perkara sunat, raut muka sekali satu perkara sunat yang lain. Pada ni, letak tangan di ubung-ubung, kemudian raut muka. Bukan letak tangan di ubung, letak tangan di bibir, bukan. Ada letak di ubung, lepas tu letak di bibir, dicium tangan dia, bukan. Selepas letak tangan di ubung-ubung, disunatkan raut muka. Tapi kedua hadis ni, sama ada letak tangan di ubung-ubung ataupun raut muka, hadis tu hadis dhaif belaka. Hadis dhaif belaka. Dia dalam kitab-kitab pekoh kita dak belajarnya, terkadang tak cerita pun ni, letak tangan di ubung-ubung dan juga raut muka. Dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi ada membicarakan
Tapi hadisnya memang hadis dhaif. Berhujah tidaklah, tapi untuk beramal boleh. Untuk beramal boleh. Tapi orang kita ni, dia beramalnya hanya setakat raut muka je. Orang kita beramal hanya setakat raut muka. Letak tangan di ubung-ubung tu kadang-kadang dia tak beramal. Dia tak beramal. Maknanya lepas wisalan kedua dia pun raut muka. Letak tangan di ubung-ubung dahulu, kemudian barulah raut muka. Letak tangan di ubung-ubung dahulu, kemudian barulah raut muka. Biasa kadang-kadang hanya yang diamalkan adalah raut muka sahaja. Raut muka sahaja. Faham tak ni? Dia tak ada. Dia tidak letak tangan di ubung-ubung. Bukan macam sebut tadi lah. Kadang-kadang dia letak tangan tu di tengah kepala. Bukan letak tangan di ubung-ubung. Atau ada lah begitu. Letak tangan di tengah kepala ataupun belakang kepala. Letak tangan di ubung-ubung, kemudian raut muka. Itu dua sunat yang berasingan. Faham tak ni? Tapi hadisnya hadis yang dhaif, terpulang. Kalau tak ambuh beramal, tak payah beramal. Tak sedut balah lah. Faham tak ni? Tak sedut balah. Tapi kebanyakan orang kitanya, dia akan raut muka. Dia tak ada, tak disebut tadi lah. Dia sunat letak tangan di ubung-ubung lepas salam yang kedua. Kalau kita memberi salam 2 kali, kemudian boleh kita pun raut muka. Ada ni, 2 perkara sunat yang berasingan. Jangan tinggallah letak tangan di ubung-ubung ni. Kemudian baca doa Allahumma azim hanil hamma wal hazan ni. Dan boleh raut muka. Cuma orang baru-baru sekarang ni, dia tak raut muka dah. Tu terpulang lah. Tu terpulang. Kita setakat tu je kita bicara hukumnya. Ini benda kecil sahaja. Tinggi-tinggi pun sunat, bukan wajib. Paling-paling dok pun tak sunat, tak ada kata haram. Gitu. Hak nak sunat je, tak ada kata wajib. Tak letak tangan di ubung-ubung, tak raut muka semai kamu batal. Tak ada. Hak tambuh pun, tak sunat, tak sunat. Hadis tu hadis dhaif. Tak payah amal lah. Tapi kalau amal, tak ada kata haram masuk neraka. Jadi benda yang agak nipis sahaja. Benda yang agak nipis, tak payah duduk sibuk-sibuk lah. Kita masuk dalam masyarakat pula. Kita tengok pula di masjid kita ni, memang kebanyakannya walaupun tak letak tangan di ubung-ubung, mereka akan raut muka. Ada ni. Kita beritahu lah. Kita sendiri tidak pernah raut muka, terpulang. Tak ada orang nak tanya pun. Kalau kita tak raut muka, tak suruh raut lah. Kita tengok ada jemaah kita tu raut muka belaka. Pandangan yang kata sunat raut muka. Sebelum tu letak tangan di ubung-ubung, sudahlah. Kita pun bicaralah. Hak kata tak sunat begini, hak kata sunat begini. Saya pernah terjumpa orang tua. Dia tanya saya, Ustaz, saya sekarang ni rasa dok puas hati. Dok puas hati macam mana makcik? Rasa macam semayang tak sudah, dia kata. Saya tak puas hati. Rasa semayang tak sudah. Dia tak faham maksud makcik ni. Tak sudah kena pula makcik dah raut muka, dia kata. Sebab dia akhir bagi dia ni raut muka. Raut muka ni rukun yang ke berapa belah dah tahu dah. Dia tak kata, tak ada orang kata rukun seorang, tak ada kata rukun. Tapi dah dia raut muka daripada budak. Jadi sekarang ni tak raut muka, jadi merasa macam tak sudah je semayang. Dah makcik rautlah muka, makcik. Ada ustaz kata tak sudah buat, tak sunat, Nabi tak buat. Dia tu ustaz kata gitu. Tak apalah, tu satu pandangan.
Mocik hak amadah tu raut muka, satu pandangan sunat. Raut mukanya. Patut ustaz kata jangan buat tak boleh yo. Jangan buat tak boleh. Mocik raut muka dia. Mocik raut muka dia memanglah tak boleh. Mocik raut muka mocik, apa kena-ngena dia? Yang dia kata dok sunat, satu pandangan. Yang mocik dok amal benda raut muka, satu pandangan. Sudahlah. Tapi yang mengajar tu memang tak ada sebut dua pandangan. Disebut memang tak boleh. Jangan raut muka. Nabi tak buat. Bida'ah. Ni. Hak jenis kerja dia nak suruh masyarakat baloh. Masyarakat ni semua benda dah balohnya. Sekarang ni semua benda baloh. Tak habis tak tengok. Baloh belaka. Orang lain yang berlaku kemalangan, orang lain yang duk baloh. Kan sekarang ni kan dia ada kamera akan kereta. Banyaklah orang yang memandu dalam keadaan cuai. Dia memotong kereta ni garisan berkembur panggil. Dua line tu apa? Double line. Double line. Dia pakai kutuk lah. Apa memotong double line? Kamu tak pernah ke memotong double line? Ada kita ni. Oh, dia double line memang dia tak potong. Tu lihat anugerah tu. Dah lah, tak pernah memotong double line. Tak sedap senyum lah. Memang kaki double line, tak double line pun kereta tak ada kau depan. Memang memotong. Memang salah tu salah lah. Bukan kata bakmu tak salah. Tapi bercakap tu macam tak pernah potong double line. Dan kadang-kadang siapa-siapa pun sama. Ada ketika agak kelang kabut. Memang kita buat kesilapan. Pemanduan kita tu berbahaya pada diri kita, membahaya pada orang lain. Ada ni berlaku waktu salah kita lah. Ada ni salah tu memang salah, tidak kata betul pun. Bila berlaku seumpama tu, oleh kerana kecuaian menyebabkan berlaku kemalangan ke apa ke, walaupun tak berlaku pun nyari-nyari. Mana carilah sebagai pengajaran. Tengok nyari-nyari tu. Tak ada pasal-pasal antara sebelah-sebelah tu dia hidup baloh pula dalam tu. Hidup baloh dalam tu. Hak tu potong double line lah sebab dia bawa pelahang. Tahu mana orang bawa pelahang? Orang ni pun kata bawa pelahang lah sebab itu jalan kapung. Gini. Waktu dia pun kata-mengata pula. Allah kata sakit jiwa sungguhlah. Tak ada pasal-pasal. Cuma orang tunjuk tu, bahaya sungguh. Sikit je lagi. Dah kita mikirlah. Kita pun pernah terjadi seumpama tu. Jaga-jagalah. Jaga-jagalah. Itu benda yang salah. Bahaya nyawa diri. Bahaya nyawa orang lain. Tapi tak payahlah baloh. Ni baloh Kalau bola, dibaloh cara bola. Lepas tu dia kutuk macam-macam dia kutuk. Lepas tu dia baloh bola pula. Bukan bola di Malaysia. Bola di Inggeris tu. Ni pun cokok pasukan ni. Kata mabuk dah orang ni. Kerja nak baloh. Lepas tu dia mula kata mengata. Jadi benda kata mengata yang haram dosa besar ni, jadi benda halal, benda kebajikan pula. Jadi banyak dah kalau baloh. Jadi kita duk ngaji agama, nak pergi buat benda baloh juga. Jadi kadang perkara agama boleh bagi pandangan. Boleh mana berbeza pandangan dengan secara ilmiah lah. Ni keluar pandangan gini kitab ni. Hak ni begini kitab ni. Sudahlah. Kita dah tahu ni, boleh jadi tahu. Daripada berbeza pandangan tu, didatangkan hujah-hujah ilmiah, kita tak reti ni, begini. Kita boleh manfaat. Bila benda tu benda khilafiah, berhenti setakat khilafiah. Nak buat molek. Tak mau buat, tak usah buat. Gitu je. Bak dunia tu duk baloh pun jangan. Kita bak agama lagilah jangan. Tiba-tiba perkara agama pun sama juga. Dia duk baloh kata mengata, keji mengkeji macam-macam lah situnya.
Memang dah seorang kitab tak sebut. Letak tangan di ubung-ubung pun tak sebut. Sapu muka pun tak sebut. Ada ni. Tapi tak apalah. Kita tengok kitab-kitab yang lain pula. Ada ni. Tapi memang hadisnya hadis yang daif. Tapi bukan daif jiddan. Masih lagi boleh beramal. Di daif jiddan ni daif sangat. Tak boleh nak beramal. Contohnya ada hadis daif jiddan. Sebelum membaca tasyahud, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyah. Bismillah dulu. Pernah tak jumpa? Saya pernah jumpa. Kampung saya pernah jumpa. Tapi bukan orang Terengganu. Bukan orang Terengganu lah. Duk kampung tapi dia bukan orang Terengganu. Dia orang luar dari Terengganu. Tapi sebelum dia baca tahiyat, dia baca bismillah. Ni saya dengar masa budak-budak Sebab dia baca tu kuat sikit dia baca. Tapi tak kuat ganggu orang, tidak. Tapi memang kita akan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh. Oh, ada bismillah. Pernah dengar deh? Ada seorang. Apa tu? Bukan sebelum tahiyat. Dan ni sebelum tahiyat. Memang ada hadis, tapi hadis tu dhaif jiddan. Tak boleh buat amal. Dhaif sungguh-sungguh tu. Tak boleh amal tu. Memang ada hadis. Benda tu memang jangan amal lah. Tu jangan amal. Tapi saya dengar tu masih budak-budak dah tahu kisah lah. Dia seorang je. Tapi bukan daripada Terengganu, dia orang Kedah. Dia bukan orang Terengganu. Tapi dia amal. Jadi mana saya budak-budak tu, gitu je lah, tak ada apa-apa. Cuma bagi kita budak-budak ni, gitu deh. Tapi kita tak buat. Sebab orang tua lain tak ada baca bismillah, baca tahiyat. Kemudian belajar, ada hadis, tapi hadis dhaif sangat-sangat, tak boleh nak amal. Ada pun hak masa letak tangan di bubur kat muka ni, tu boleh amal lagi lah. Tapi tak payahlah kita nak bertegah, tak payahlah. Letak tangan di bubur sembarang muka selepas daripada memberi salam. Kemudian sunat ia seseorang membaca beberapa wirid ini. Baca wirid selepas daripada selesai sembahyang. Yang mana wirid-wirid yang didatangkan ni semuanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma susunan tu lah. Susunan tu kadang-kadang berbeza sedikit susunnya. Dia mulai dengan iaitu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Ni alhamdulillazi ni biasa yang orang kita bacanya. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu biasa orang kita baca lepas daripada selesai sembahyang. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu dalam kitab yang lain lah. Kenapa baca alhamdulillah? Kerana kita ni boleh sembahyang daripada awal sampai ke akhir semuanya taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak beri taufik hidayah, tak boleh nak semayangnya. Cuba tengok tu kok, orang segar meganya, gagah sihat, tak semayang pun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak kurniakan taufik hidayah. Jadi kita ni boleh semayang taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ni bukan lepas semayang lah. Apa-apa amalan kita lakukan, memang kita sentiasa
memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sentiasa. Sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca astaghfirullahal azim 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ada di muka surat sebelah tu. Di surat 21 ada didatangkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Hak tu baca 10 kali dahulu daripada Allahumma antas salam. Dahulu Allahumma antas salam. Lepas istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas tu baru baca Allahumma antas salam. Tu biasa kita baca gitulah kau. Cuma dia dah depan dia akan cerita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian istighfar 3 kali ni ni sekurang-kurang istighfar pada ni. Sekurang-kurang istighfar. Astaghfirullah, 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 itu sekurang-kurang. Dan ada dalam hadis yang lainnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu hadis yang lain dah pulaknya. Hak istighfar 3 kali ada dalam hadis, sudah je sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Dan memang ada hadis astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi sekurang-kurangnya astaghfirullah. Itu sekurang-kurang. Itu hadis riwayat Imam Muslim ada. Kemudian hak panjang sedikit itu dalam riwayat mana tu boleh tengok dalam kitab Al-Azkar ada, dan ada bicara dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Ada bicara hak astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia ada bicara tu. Hadis riwayat daripada dia akan bicara, tapi semua tu hadis yang sahih belaka. Pada hadis yang sahih belaka. Sekurang-kurangnya astaghfirullah, 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 tu sekurang-kurang. Jadilah kita ni ambil paling kurang ni. Astaghfirullah 3 kali, gitu je. Pendek je lah. Tak ada alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia tidak datangkan. Kemudian yang kita biasanya astaghfirullahal azim, kita akan sambung kepada allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Cuma kitanya huwal hayyul qayyum ke huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ke huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Boleh belaka? Oh, hebat kita. Boleh belaka. Memang saya ada pernah tengok dalam satu pengajaran tu, huwal hayyul qayyum, yang betul huwal hayyul qayyum salah. Ada pula yang bawa huwal hayyul qayyum yang betul, huwal hayyul qayyum salah. Ni sama juga ni nak balah. Ni nak balah. Huwal hayyul qayyum al hayya salah,
huwal hayyul qayyum. Al-hayyu salah. Tapi memang kita daripada dulu-dululah huwal hayyul qayyum. Ada dulu huwal hayyul qayyum. Orang kemudian ni huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-qayyumamu tu kena jaga pula. Nanti kita cerita al-qayyum tu. Kita mati dengan al-hayya ataupun al-hayyu. Dalam kitab Al-Azkar dia ada buku baris lah di bacaan wirid ni, dia letak al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kitab fiqh Islami wa dillatuh, kitab fiqh Islami wa dillatuhnya dia memang tak ada baris belaka. Tak ada. Wirid semayang tak ada baris. Tak ada. Dia kitab memang tak ada baris lah. Wirid semayang tak ada baris. Kitab Al-Azkar tak ada baris juga waktu Imam Nawawi, tapi bacaan wirid tu dia letak baris. Letak baris belaka. Letak baris belaka. Kemudian hak baris letaknya huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun kitab fiqh Islami wa adillatuhnya memang tak ada baris sikit abu. Kosong. Allazi la ilaha illa huwa tu tak ada baris. Al-hayya ha tak ada baris. Tiba-tiba atas ya di waktu tasydid buat bagi atas. Tu je bagi. Al-qayyum tak ada bagi dah. Tapi al-hayya atas ya tu di waktu tasydid buat bagi atas. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni hak kebanyakan orang sekarang baca. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kita ni tak boleh nak katalah sebab dia tak ada. Dia astagfirullah. Itu je. Dia tak panjang. Tapi kalau panjang, al-hayyu juga biasa kitabnya. Al-hayyu. Waktu kitab-kitab yang besar, dia gini. Al-hayyul qayyum pun betul. Al-hayyul qayyum pun betul. Boleh baca belakalah. Al-qayyum tu tengoklah kalau kita baca al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Al-hayyu al-qayyumu wa atubu ilaih. Al-qayyum tu kadang-kadang baris ming dia dah ubah. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita biasanya al-qayyum tu kita wasah, kita tak wakah tau. Jadi kalau kita wakah kena moleklah. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul lah ming tu kita wakah. Tapi yang sebab kita tak wakah, disambung di wasal. Jadi biar ming tu ada bagi. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kena jelas al-qayyuma ke al-qayyumu ke biar jelas. Kalau kita nak wakah betul-betul. Al-hayyul qayyum. Ming tu kena tutup mulut. Wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiba-tiba ming tak ada baris langsung. Jadi ming tu hilang. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ming tu tak jelas. Dia memang biasa kita tu wasah. Kita biasa wasah. Dah kalau al-hayya ming bagi atas lah. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ya tu bagi depan, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muma ni saya baca suti ni, tak ada baca gitu. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pelik orang dengar. Saya buat berhenti tu nak jelas. Kalau kita baca betul benarnya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu je lah. Jadi kalau baca dengan al-hayya al-qayyuma, kalau baca al-hayyu al-qayyumu, dia gini. Ni i'rab nahwu belaka. Tak apalah, kita ambil sikit. Dia tak sama dengan ayat kursi tu. Ayat kursi tu di bawah tu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khuzuhu itu lain. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Sebab Allahu mubtada. Bagi apa? Bagi dhamma. Al-hayyu sifat pada Allahu. Itu jelas. Kursi kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinah. Tu kita berhenti. Qayyum memang kita berhenti. Ini wakaf kan, 7 wakaf situ kan. Orang kita wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita wakaf tu kan. Jadi itu jelas. Al-hayyu al-qayyum sebab Allahu. Tu mubtada. Dia Allahu tu bagi depan. Adapun dalam istighfar ni astaghfirullahal azim. Astaghfirullah itu maf'ulun bih. Astaghfirullah diisi mufrad nasab dengan fathah. Astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena jaga molek tu. Astaghfirullahal azim. Jangan astaghfirullahul azim ke jangan. Tu kena jagalah. Takut tukar dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu. Allahu memang bagi depan mubtada. Tu kena jagalah astaghfirullahal azim. Tu astaghfirullah tu kena jaga. Al-azima. Tapi al-azim kita berhenti. Tengok tu. Hak pendek ni. Tengok pendek. Astaghfirullah. Tak ada bagi atas he tau. Nampak tak bagi? Hak Rumi nampak tak bagi? Ada tak? Ada bagi tak? Saya hak Jawi ni tak ada bagi atas he tu. Astaghfirullah. Tengok tu. Al-azima. Nampak tak ma? Tapi astaghfirullahal azim lah kita wakaf. Tapi al-azima. Astaghfirullah al-azima. Al-azima tu jadi sifat ataupun na'at yang pertama. Allah mana? Allah yang maha agung. Gitu. Allah mana? Allah yang maha agung. Allah mana? Allazi la ilaha illa huwa. Allazi tu jumlah tu jadi na'at yang kedua, sifat yang kedua. Sifat bagi Allah. Pada ni. Lepas tu allazi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyuma. Al-hayya jadi sifat bagi Allah, sifat yang keberapa? Yang ketiga. Sifat yang ketiga. Al-qayyuma sifat yang keempat. Al-hayya sifat pada Allahu, sifat yang ketiga. Al-qayyuma tu sifat ataupun na'at yang keempat bagi Allah. Gitulah. Astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah. Allah mana? Yang al-azima, yang maha agung. Allah mana? Allazi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan melainkan Ia. Allah mana? Al-hayya, yang hidup. Allah mana? Al-qayyuma, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Itulah. Astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah. Allah mana? Al-azima, yang tu sifat yang na'at, yang maha agung. Allah mana? Allazi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan melainkan Ia. Allah mana ni? Al-hayya, yang hidup. Al-qayyuma, tu sifat belaka dia panggil na'at. Kalau baca al-hayya, al-qayyuma. Kalau baca al-hayyu, al-qayyumu, tu dia kena jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Al-hayyu ay huwa, kembali pada Allah. Al-hayyu, ilah Tuhan yang hidup. Al-qayyumu atau khabar yang kedua, yang al-qayyum, yang menjaga sekalian alam. Gitulah. Jadi al-hayyu
Jadi khabar bagi mubtada yang masuk. Huwa ia Allah al-hayyu, ialah yang hidup, jadi khabar yang pertama. Al-qayyumu, yang menjaga sekalian alam, atau khabar sani, khabar yang kedua dia panggil. Dahlah tak apa waktunya, cuma kita ambil faham moleknya. Al-hayyul qayyuma wa atubu ilaihi pun boleh, al-hayyul qayyumu wa atubu ilaihi pun boleh. Cuma kalau orang tua kita masyhur dengan al-hayyul qayyum. Orang muda sekarang banyak baca dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-dua boleh baca belaka. Dah dia lain sikitlah maksud. Al-hayya, yang hidup. Kalau al-hayyu, yang hidup, dia takdirkan dengan huwa, ia Allah, al-hayyu, ialah yang hidup. Gitulah. Lain sikitlah beza dia. Sebab i'rabnya berbeza. Al-hayya, al-hayyu, yang hidup tu samalah. Tapi kalau jadi sifat, yang hidup. Kalau jadi khabar, ialah yang hidup. Gitu je. Dah lah saya dengar tu. Al-hayyu al-qayyumu, hak betulnya. Mari mana pula dia kata balik daripada luar al-hayy al-qayyuma. Salah gitu. Dah banyakkan orang tu al-hayyul qayyum kan. Hak baru ni pula itu hak betulnya al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum tu salah tu, tak betul dengan i'rab. Sedap baloh. Bab agama cerita molek lah. Macam bicara tadi lah, nak letak tangan di ubung-ubung, nak urat muka ke ataupun tambuh, kadang lah ubung-ubung mukamu. Bukan pinjam ubung-ubung orang. Orang serabut dia ni pinjam ubung-ubung kita semua. Tu baru boleh balah. Dah. Pinjam ubung-ubung kita, lepas tu muka kita boleh nak raut. Tu boleh nak balah pinjam orang. Ni ubung-ubung kita, muka kita. Sekarang ni al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum, lidah kita. Lepas tu betul pula kedua-dua. Tu panjang pula cerita tu. Tu panjang tu. Dan tak ginilah. Orang ni kalau dia daripada bukan muda lah, daripada budak laginya al-hayyul qayyum. Lepas tu dia katakan sar tukar al-hayya, dia tukar. Sebab dia percaya ke ustaz tu. Ustaz tu wis sejalan je. Al-hayya je betul, al-hayyu salah. Jadi hak lama-lama tu salah lah. Dia turun. Tapi belok lidah-lidah. Nak tukar kan al-hayyul qayyum, al-hayya tu jadi orang tua faham tak ni? Benda hok gitu dah nak tukar, belok lidah-lidah dia kata. Kata boleh belaka. Boleh belaka nak balik semula hok asal al-hayyu. Dah balik mula asal lah. Sebab kita kalau asal ni kita tak mikir pun, dia akan jalan gitu lidah kita. Tapi kalau kita nak tukar je hak baru, kena fokus. Kena fokus. Al-hayya, kena fokus. Kalau al-hayyu dah fokus dah. Dia jalan gitu je muka benda hak daripada budak. Tahu kata boleh baca al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia kata nak balik asal, dia kata senang balik asal sudahlah. Sama jugalah kita bicara pada aktivitas dahulu. Kita dah baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira. Dia pun tunjuk kita mana akbar, akbaru, ra bagi depan jadi khabar situ. Kita Allahu akbar sebab kita wakah. Sekarang ni tak ni. Allahu akbar kabira. Kita wakah di kabira.
Dalam titah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita bukan wakaf di Allahu akbar. Kalau kita wakaf di Allahu akbar, memang kita akan bagi matikan ra atau tetap dah. Ke mana? Semayang. Allahu akbaru. Mana kamu? Suka. Allahu akbaru. Tu imam kalau baca gitu. Makmum belakang berkali pakai duk ngilah dah semayang dah makmum. Iaitu imam kita ni sihat kedok ni Kesalah ambil tu imam ni. Ada. Waktu tu Allahu akbaru. Memang kita akan Allahu akbar sebab kita wakaf. Sekarang doa iftitah kita wasal. Kita wakaf di kabira. Tiba-tiba baca Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Tunjuk pula kita memang ra tu bagi depan, tak ada lagi dah. Salah baca Allah akbar kabira. Berat lagi dia kata, berubah makna. Pulak dah. Berubah makna. Ada orang kecoh dalam FB tu kan, ada kan hidup balah buah makna tu. Allah, orang baru jumpa mainan baru. Dia mula nak nunjuk, biasalah gitu. Salah baca Allah akbar kabira. Silap buah makna lagi dia katanya. Kena baca Allahu akbaru kabira. Jadi macam tadi jugalah, apabila perkara ni nak ubah hak lama, payah dah lah. Boleh buat, tapi tengah baca ni Allahu akbaru kabira. Dia kena fokus. Kalau akbar kabira, dia lacak gitu sebab dia hak daripada budak. Dah dikatakan salah, dia boleh tunjuk bukti pula. Ra tu bagi depan. Kita nak lawan ke mana lagi? Allahu akbaru kabiran. Kita bukti kabira. Tapi akbaru ra memang bagi depan. Boleh tunjuk bukti pula. Salah, kena turutlah Allahu akbaru kabira. Boleh baca belaka dua-dua tu. Tapi kalau untuk saya kok, memang dia kata afdal baca dengan Allahu akbar kabira. Walau kita wasal pun ra sunat jazamkan. Jazam dengan sukung lah, dengan bagi mati. Afdal dia gitu. Allahu akbar kabira. Comel dia gitu. Nak baca Allahu akbaru kabira boleh juga, tapi lebih comel Allahu akbar kabira. Jadi orang tua kita ajar kita tu hak comel lagi. Hak orang kata salah ni, dia tengok atas betul baris tu je.